Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda setia bersama dengan kita walau di mana sahaja anda berada ketika ini, dan alhamdulillah ke udara melalui siaran kita di Radio IKIM dan diberi kesempatan untuk ditonton oleh para pendengar, para sahabat kita di luar sana melalui Facebook dan juga di YouTube. Mengalung-alungkan anda untuk bersama dalam forum khas pada ketika ini, forum bicara Adin kita bawakan ke udara untuk bersama-sama dengan kedua-dua tetamu yang dah pun bersedia bersama dengan kita, dan alhamdulillah dipilih bersempena dengan sambutan sempena Hari Bumi 2021 ataupun Earth Day, dan diberi kesempatan untuk bersama dengan dua orang tetamu yang hebat untuk bersama dengan kita perkongsian tentang pulihkan kembali bumi, tanggungjawab ummah. Bagaimanapun tak lengkap kalau tak berkenalan dengan kedua-dua tetamu yang bersama dengan kita. Ahli panel bagi forum kita pada kali ini yang bagi Profesor Dr. Ahmad bin Ismail selaku Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sihat kita ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tengok background tu dah memang macam ala-ala tepi tasik dah gitu Ini gambar diambil di Tasik Ulu Muda. Masya Allah. Okey, ambil feel sebab kami boleh lihat betapa aman damainya latar belakang tersebut. InsyaAllah apa yang kita kongsikan hari ini juga bersekitar tentang keadaan bumi kita insyaAllah. Dan diberi kesempatan juga untuk bersama-sama dengan Puan Azrina Sobian selaku fellow di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM. Assalamualaikum Puan Azrina. Waalaikumsalam. Terima kasih beri kesempatan untuk kita bersama dalam forum kali ini. Kedua-dua panel kita memang sibuk, tapi macam mana pun pagi ini kita digabungkan untuk sesi perbincangan maupun forum yang insyaAllah berlangsung untuk perkongsian bagi minggu ini insyaAllah. Dan sebenarnya hari ini kalau selalunya mereka dengar forum bicara Adin ni pada Sabtu malam, tapi diberi kesempatan untuk forum bicara Adin khas. Hari ini kita siarkan pada waktu pagi untuk sama-sama kita dengarkan dan kongsikan manfaatnya. Saya bersama dengan Prof dulu, Puan Azrina, untuk kita mulakan sesi forum kita pada kali ini. Dan kalau diikutkan berkaitan dengan Hari Bumi ataupun Earth Day ni, Prof, dikatakan sambutan pada kali ini dengan tema pulihkan bumi kita ataupun restore our earth. Dan mungkin boleh diberikan sedikit sebanyak tentang latar belakang sebenarnya, Prof, berkaitan dengan sambutan kita ini boleh dikatakan daripada tahun 1970-an lagi, dan juga untuk tahun ini mungkin ada keistimewaannya di sebalik tema pulihkan bumi kita. Prof, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali ucapkan terima kasih kepada pihak IKIM telah menjemput saya untuk bersama-sama membincangkan isu yang sangat penting untuk bukan saja untuk negara kita tetapi untuk seluruh dunia. So, seperti yang dikatakan tadi, sambutan Hari Bumi ini, Earth Day ini telah disambut sejak tahun 1970 lagi apabila golongan-golongan modern environmentalist, orang-orang yang sukakan alam sekitar ni, apabila mereka melihat akibat daripada aktiviti industri menyebabkan pencemaran air dan pencemaran udara, maka mereka demand menuntut supaya pihak yang berkuasa cuba membersihkan atau mengurangkan pencemaran air dan pencemaran udara. Inilah satu yang penting yang mana semua masyarakat perlu bekerjasama dan memahami kenapa kita sambut Hari Bumi ini. Dan isu pencemaran udara dan pencemaran air ini adalah isu global yang mana jiran-jiran negara berkenaan juga akan terasa sekiranya berlaku pencemaran. Kita pun dah pengalaman dengan isu Jerebu yang mana satu kawasan Asia Tenggara ini, sebahagian Asia Tenggara telah mengalami, dan begitu juga negara-negara lain yang aktiviti industri menghasilkan gas-gas yang kita panggil gas rumah hijau yang boleh mencemar. Dan pada tiap-tiap tahun kita menyambut Hari Bumi ini sebenarnya untuk memberi kesedaran, memberi pengetahuan, kesedaran untuk kita terus menjaga alam sekitar kita.
Sebab tu hari ini kalau kita tengok surat khabar, banyak cerita-cerita tentang Hari Bumi, dan masing-masing bagi pandangan dan melaporkan janji-janji daripada pihak kerajaan dan bagaimana mereka cuba nak menyelesaikan. Apapun tujuan kita mengadakan ataupun sambutan ini sebenarnya adalah untuk semua orang, tiap-tiap individu. Kita mestilah menjaga alam sekitar kita bukan sahaja setahun sekali tetapi hari-hari. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau kita ikut hari-hari, saya di Persatuan Pencinta Alam MNS, kita tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu kita ada. Kita buat banyak aktiviti melalui pelajar sekolah dan komuniti. Misalnya kita ada hampir 500 sekolah KPA, Kelab Pencinta Alam bersama kita, dan hari ini mereka semuanya akan menyebut perkataan ini, sambutan Hari Bumi di sekolah masing-masing. Dan kalau kita ambil average 1,000 murid satu sekolah, kita akan dapat 500,000 murid. Kalau dia masing-masing balik ke rumah memberitahu ibu dan bapa, kita dapat 1.5 juta mesej sampai kepada mereka. Itulah aktiviti MNS. Dan kita ada tiap-tiap bulan ada aktiviti sambutan berbagai-bagai hari, hari hutan, hari air dan sebagainya. Hari harimau, gajah, macam-macam lagi. Dan kita ada 14 cawangan MNS di seluruh negara, dan mereka juga terlibat secara langsung. Kalau kita lihat tahun ini, tema tahun ini ialah pemulihan habitat, yang mana kita fokus kepada penanaman pokok misalnya. Jadi seluruh negara ahli-ahli MNS menanam pokok. Hari ini kita tanam pokok. Selain itu ada aktiviti pembersihan pantai misalnya. Jadi kalau kita lihat, katakanlah kita ambil 5 tahun kebelakangan tentang tema-tema Hari Bumi ini, kita lihat ada fokusnya. Misalnya kita menjurus kepada alam semula jadi. Pada tahun 2015 kita tanam pokok, to Tree for Earth misalnya. Kemudian pada tahun 2016 kita memberi alasan kenapa kita tanam pokok. Misalnya dia berkaitan dengan perubahan iklim. Maka tema pada tahun itu ialah climate literacy. Maknanya kita kena bagi pendidikan yang mendalam kepada pelajar. Sebab itu kerajaan mengambil inisiatif melihat kurikulum di sekolah, menggabungkan kurikulum dan memperkenalkan merentas kurikulum untuk pelajar-pelajar seawal di sekolah memahami tentang isu-isu berkaitan dengan climate change. Kemudian seterusnya kita melihat pula tentang kesan haiwan mati di laut, misalnya ikan paus mati kerana makan plastik, burung-burung laut termakan bahan plastik yang terapung di permukaan, penyu misalnya kerana mereka salah sangka seperti makanan mereka. Dan kerajaan ataupun United Nations sebenarnya, Pertubuhan Bersama Satu, telah memperkenalkan satu tema ending plastic pollution, pengakhiran pencemaran plastik. Sebab plastik sudah menjadi gaya hidup kita dan kita mencemar. Kerajaan Malaysia pun ada roadmap untuk 2030 bagaimana kita dapat menguruskan plastik dengan baik. Ini semua berkaitan dengan biodiversiti, pencemaran alam. Kemudian pada tahun 2019 kita bercakap tentang protect our species, melindungi spesies haiwan kita. Dan ini sangat mencabar bagi saya sebenarnya sebagai aktivis tentang kepelbagaian biologi dan sebagai seorang profesor di universiti yang membuat kajian dan mengajar hal-hal berkaitan dengan alam semula jadi. Kita tidak mempunyai maklumat yang cukup. Padahal kalau kita menghormati negara kita yang menjanjikan berdasar agama Islam sebagai agama persekutuan, dan orang-orang Islam mempercaya atau mengikut Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah menuntut atau mengajar kita tentang alam semula jadi. Kalau kita nak cerita tu, kita dapat satu sesi khas untuk membincangkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang sains, yang berkaitan tentang alam semula jadi, yang sangat lengkap sebenarnya kalau kita sambung. Tetapi kita tidak menyambut seruan sepenuhnya sehingga kita tidak faham tentang alam
alam semula diri kita, bagaimana kita nak melindungi spesies. Kemudian pada tahun 2020 kita kembali lagi kepada isu tentang iklim untuk tindakan kita. Selepas 2016 kita bercakap literasi, climate literacy and environment, tahun 2020 kita ungkit balik, adakah kita memahami, adakah kita mengamalkan tentang isu-isu itu. Tahun ini we put together, bersamalah kita memulihkan ataupun hutan kita, memulihkan planet kita. Banyak perkara, kalau kita dah faham tentang isu-isu berkaitan alam sekitar, kita dah faham tentang fungsi-fungsinya, maka kita sepatutnya sudah boleh bersama-sama melawak. Saya sangat suka dengan IKIM ni. Dulu dalam satu forum saya bersama IKIM, saya juga meminta supaya kita terus globalization, betul, nationalization. Maknanya minta semua orang dari Perlis sampai ke Sabah untuk bersama menghayati apa yang disebut dalam Al-Quran berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar, kepahaman tentang hutan, alam semula jadi, peranan bees, lebah, sekecil-kecil lebah dalam pollination, penembungaan dan sebagainya. Dan kita tidak pernah pun bercakap secara terperinci, secara menyeluruh. Saya faham, saya tahu dan saya kenal ahli-ahli di IKIM tu yang boleh menceritakan semua ini dan ada buku-buku yang mereka keluarkan. Tetapi kita mesti debatkan di peringkat negara supaya kita dapat bersama-sama menterjemahkan ilmu yang kita ada, isi perkataan-perkataan ataupun perintah-perintah dalam Al-Quran kepada rakyat seluruhnya. Dan saya mengalur-alurkanlah kalau IKIM dapat bekerjasama dengan Satuan Pencipta Alam MNS, kita boleh mulakan dengan sekolah-sekolah di Kuala Lumpur dulu dan membuat aktiviti di Bukit Persekutuan sana supaya kita dapat memberi pendidikan kepada penduduk bandar tentang isu-isu alam sekitar, keperluan hutan dan sebagainya. Sebab itulah kalau nak tahu tentang teras utama yang telah digariskan untuk tahun Hari Bumi tahun ini, apa yang saya ceritakan tadi itu sebenarnya merangkumi dari urutan dari tahun 2016 sehingga sekarang berlaku. Sekarang bulan puasa kita bercakap tentang makanan, di mana kita buang makanan dan kita tidak pun pernah fikir secara terperinci daripada makanan itu datang. Padahal dalam Quran ada proses kehidupan liar, lepas tu kita ternakkan dia, macam mana kita nak kenakkan dia. Cerita pasal kandang pun ada, tetapi kita tak perincikan supaya seluruh rakyat faham bagaimana kita nak menguruskan makanan kita. Kita ambil contoh haiwan ternakan dan lain-lain lagi, penggunaan racun yang berlebihan dan sebagainya, banyak perkara. Kemudian seperti yang kita tadi, improving, meningkatkan pemahaman dan kesedaran kita tentang perubahan iklim. Ini juga ada diceritakan. Kemudian apa kita nak buat? Sama-sama kita bersihkan alam sekitar kita. Kita bersihkan plastik yang ada di pantai. Kita wujudkan sukarelawan. Bolehlah bersama dengan MNS. Kita tanam pokok ini sebenarnya untuk program untuk mendapat peranan hutan semula. Peranan kanopi pokok itu sangat penting dalam mengawal kestabilan bumi dan kesejahteraan kehidupan kita. Begitulah juga pendidikan. Citizen science yang kerajaan popularkan dasar kepelbagaian biologi negara itu kita patut laksanakan. Dan bagaimana kita nak laksanakan? Kita kena buat program pendidikan. Dan dalam Islam sangatlah memerlukan pendidikan. Setiap manusia dia akan belajar daripada buayan sampailah ke yang lahat. Kemudian dan wajib ke atas lelaki dan perempuan. Jadi kalau kita tak buat perkara itu, maknanya sesuatu yang tidak lengkap lah. Jadi kita ambillah sempena bulan puasa yang mulia ini, kita dapat memahami isu-isu berkaitan alam sekitar dan peranan kita, bagaimana kita nak menangani isu-isu yang kita perbincangkan sekarang ini supaya sama-sama kita dapat selesaikan, insya-Allah. Terima kasih setakat dulu.
Baik, terima kasih Prof. Sikit imbasan berkaitan dengan sambutan Hari Bumi. Pun saya kira untuk mereka yang bersama-sama kita ketika ini ke udara dan juga secara langsung kita tonton, dapat kita dengarkan forum bicara Adin yang kita bawakan khas sempena sambutan Hari Bumi 2021. Pulihkan kembali bumi, tanggungjawab ummah. Dan kita akan bersama dengan Puan Azrina selaku fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar di Institut Kefahaman Islam Malaysia sendiri. Di mana kalau kita sebutkan tentang hari-hari tertentu, Hari Bumi, mana kita sambut pada kali ini, kadang-kadang ada juga persepsi yang timbul berkaitan tentang sambutan selain yang tak ada dalam peristiwa ataupun dalam takwim Islam, sebabkan hinggakan Hari Ibu sekalipun banyak sekali pertikaiannya. Saban tahun ada saja isu yang timbul. Tapi bagaimana pandangan Islam? Mungkin Puan Azrina boleh kongsikan berkaitan dengan sambutan dan juga pelbagai aktiviti yang dikongsikan oleh Prof sebutkan tadi bagi kita nak raikan sambutan Hari Bumi. Silakan Puan. Terima kasih Fairuz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam rancangan forum bicara Adin hari ini. Yang dihormati rakan ahli panel Prof. Dr. Ahmad bin Ismail. Sebenarnya Fairuz, bila saya nampak ada nama Prof sebagai rakan ahli panel ni, saya sebenarnya sangat-sangat cakap seronok lah ya, sebabnya saya tahu Prof. Ahmad bukan saja akan cakap tentang something yang teori atau konsep dan sebagainya, tetapi Prof akan bercakap tentang apa yang telah pengalaman beliau dan sebagainya. Dan sebenarnya memang seronok kalau kita dapat mendengar pengalaman di lapangan dalam usaha-usaha untuk menjaga alam sekitar kita ya. Okey, saya juga ingin ambil kesempatan ini untuk mendoakan sebagai kepada semua penonton forum ini ya. Saya harap semua penonton sihat walafiat, terus ceria dan bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa tahun ini insya-Allah ya. Dan berbalik pada soalan yang diajukan tadi ya, saya rasa yang kita nak tahu adalah sama ada sambutan Hari Bumi itu selari ataupun tidak dengan pandangan hidup Islam ya. Pada pandangan saya, sambutan Hari Bumi itu tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam ya. Walaupun tidak disebut di mana-mana tentang perlunya satu sambutan khusus untuk meraihkan bumi kita ini, tetapi kalau kita melihat secara keseluruhannya, ajaran Islam itu amat mesra dengan persekitaran dan juga Islam banyak menuntut kita sebagai seorang Muslim untuk menjadi seorang yang prihatin terhadap persekitaran kita ya, Fairuz ya. Dan bila kita menyebut tentang sikap prihatin tadi, sebenarnya inilah sikap yang kita hendak pupuk melalui sambutan Hari Bumi ya, yang kita kata tadi telah diadakan sejak tahun 1970 ya. Dan kalau kita lihat sendiri dalam ajaran Islam sendiri terdapat banyak sekali prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai yang mengajar kita untuk menjadi seorang Muslim yang sayang, cinta dan bertanggungjawab terhadap alam dan isinya ya. Dan kalau boleh saya nak kongsikan beberapa prinsip di sini Fairuz ya, mungkin dalam 5 prinsip sahaja, iaitu yang pertamanya konsep ataupun prinsip tauhid, iaitu keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana di bawah prinsip ini apa yang ditekankan ialah Allah adalah Maha Berkuasa, Dia adalah Esa dan Dia adalah punca kepada segala yang ada dalam alam ini. Dan prinsip ini menunjukkan bahawa semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah SWT kerana salah satu sifat Allah itu sendiri adalah Dia adalah Maha Pencipta ya. Dan pastinya ciptaan Allah itu adalah sebaik-baik ciptaan, sempurna dan tiada cacat celanya ya. Dan Allah SWT menciptakan sesuatu itu pun ada fungsi dia sendiri ya. Dan sebagai contohnya pokok antaranya fungsinya adalah untuk menyejukkan bumi ya. Dalam tanah ada cacing, dia gemburkan tanah, dia suburkan tanah dan sebagainya. Manusia juga ada fungsinya di muka bumi ini ya. Jadi bila manusia melakukan sesuatu ya, tingkah laku manusia itu apabila dia buat sesuatu perkara dalam bumi ini, kita hendaklah sentiasa memikirkan apakah tindakan kita itu boleh menjejaskan fungsi-fungsi yang telah dijadikan oleh Allah SWT tadi ya. Dan apakah sepatutnya kita menyoal diri kita ya, apakah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah wajar untuk merosakkan segala ciptaan Allah yang memang telah sempurna ini ya. Fairuz, yang keduanya tentang prinsip khalifah ya. Saya rasa prinsip-prinsip ini banyak telah kita dengar ya.
Fairuzin, dan tapi saya ingin kongsikan sekali lagi sebagai ulangan supaya kita dapat sama-sama ingat semula, belajar semula dan sebagainya, ya. Okey. Prinsip khalifah ini telah dijelaskan dalam ayat 30 surah Al-Baqarah, ya, di mana dalam ayat tersebut jelas dinyatakan bahawa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, ya. Dan pelantikan ini sebenarnya bukanlah untuk menunjukkan bahawa manusia itu sangat hebat, ya, sangat istimewa, ya, tetapi ia datang dengan satu tanggungjawab yang sangat besar, ya. Dan sebagai khalifah ni, manusia ni mesti tugasnya adalah untuk memakmurkan bumi, memakmurkan alam ini, mengekalkan keseimbangannya dan juga untuk menyebar luaskan lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Dengan kata lain ataupun dengan bahasa yang lebih mudah lagi adalah menjaga alam ini, kita kena jaga alam ini untuk menjadikannya satu tempat yang baik untuk diduduki oleh semua makhluk, ya. Dan sebenarnya pada pandangan saya, Fairuz, kalau kita tidak boleh menjadikannya lebih baik, mungkin kita yang paling penting adalah untuk mengekalkan apa yang segala perkara baik yang telah Allah sediakan di muka bumi ini, ya. Dan sebagai seorang khalifah, saya selalu juga cakap dalam rancangan radio dan sebagainya, kita yang telah dilantik sebagai khalifah ini kena tanya pada diri kita, ya, apabila kita pergi nanti ataupun kita tidak ada di muka bumi ini, apakah bentuk alam yang hendak kita tinggalkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita akan datang. Sebab selalunya, Fairuz, bila kita orang golongan yang lebih tua ni, dia nak meninggalkan sesuatu kepada golongan anak-anak dia, keturunan dia dan sebagainya, dia hendak meninggalkan sesuatu yang lebih baik, ya. Kita ni bekerja, mendapat gaji dan sebagainya, mengumpul harta dan sebagainya, kita nak serahkan kepada keluarga kita nanti. Dan begitu juga dengan alam ini. Adakah kita nak tinggalkan alam ini dengan satu alam yang tidak elok kepada generasi akan datang, sampaikan orang tidak boleh bernafas sebab ada udara yang kotor dan sebagainya, ya. Jadi kita kena fikirkan perkara tersebut. Prinsip ketiga adalah amanah. Yang ini ada kaitannya dengan peranan manusia sebagai khalifah tadi. Menjaga alam ini adalah satu amanah kepada manusia, dan Allah berikan amanah ini kepada manusia sebab manusia ini istimewa. Saya kata tadi kan, dia istimewa, dia diciptakan dengan akal yang hebat, ya. Dan dengan akal ini kita kena gunakan untuk menjaga amanah yang telah Allah berikan tadi. Dan tanggungjawab manusia ni bukan saja, dia bukan boleh guna, dia memang disuruh untuk menggunakan sumber alam ini, ya. Memang Allah sediakan untuk kita, tetapi bukan boleh guna untuk sesuka hati, ya. Tetapi gunakan akal itu untuk menimbangkan baik buruknya perilaku kita ketika kita menguruskan alam ini, ketika kita menggunakan sumber yang ada itu. Contohnya kalau kita nak buka tanah, kita boleh saja buka dengan tebang semua pokok dan sebagainya, tetapi gunakan akal kita supaya bila kita membuka sesuatu kawasan misalnya, kalau perlu, ya, kita guna tindakan kita itu mestilah tindakan yang mesra alam, ya. Dan keempat, konsep adil, di mana kita dituntut untuk bersikap adil dengan makhluk-makhluk yang lain, ya, di mana setiap makhluk di bumi ini sebenarnya ada hak untuk hidup, ada hak untuk menjalani kehidupannya, menikmati alam ini dan sebagainya. Macam kita manusia ada keluarga dan sebagainya, sebenarnya haiwan pun ada keluarga dia sendiri, ya. Dan fokuskan tindakan kita itu adalah bukannya untuk bersaing ataupun berebut dengan sumber alam yang terhad ini bersama-sama makhluk alam yang lain, tetapi adalah untuk kita sama-sama berkongsi, ya. Dan lebih penting adalah untuk kita, sebab Allah dah bagi kita akal, jadi kita kena usahakan perkara-perkara ini, Fairuz, ya, untuk memastikan setiap makhluk mempunyai akses ataupun peluang yang sama untuk menikmati sumber alam tadi, ya. Kalau manusia nak makan, haiwan juga nak makan, ya. Jangan kita rosakkan kehidupan. Contohnya kita rosakkan hutan sehingga kan haiwan yang dalam hutan tu tak boleh mencari makanan mereka sendiri, ya. Akhir sekali, konsep mizan, ya, di mana Allah menciptakan alam serta isinya dalam keseimbangan, ya, yang mana ini telah dinyatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 3 hingga 10, ya. Dan mengekalkan keseimbangan alam ini adalah satu bentuk keadilan yang kita sebutkan tadi. Dan kita tahu kalau alam ini keseimbangannya terganggu, ia akan membawa kepada kemusnahan. Ya, jarang sekali kita lihat kita ganggu keseimbangan tu dibawa kepada kebaikan, jarang sekali, ya. Tetapi bila kita ganggu, biasanya dia akan membawa kemusnahan, ya. Dan sebenarnya macam saya kata tadi di awal tadi, Allah dah ciptakan semuanya sangat cantik, ya. Kalau kita ganggu keseimbangan itu, dia akan jadi sesuatu yang akan merosakkan, ya. Kalau kita lihat, saya nak analogikan pada tubuh badan kita sendiri, Fairuz, ya.
Kalau kita ni manusia ni hilang jari kaki, katalah hilang 1 atau 2 jari kaki pun kita dah tak boleh berjalan dengan betul kan. Kita nampak mungkin jalan secara berdengkut-dengkut sedikit kan. Apatah lagi bila kita bercakap tentang alam kita ni yang banyak sangat yang direncam ya, dia ada haiwan, dia ada serangga, dia ada organisma yang lebih kecil lagi dan sebagainya. Kalau kita ganggu semua itu, bayangkan apakah kemusnahan ni. Mungkin kita tak nampak sekarang ni, mungkin kita nampak yang sedikit-sedikit ada kemusnahan ni, tapi di level yang lebih dalam dan lebih basic sekali, mungkin kemusnahan itu dah jadi sangat teruk. Dan kita kena ingat apabila alam ini musnah, bukan saja alam ini yang sakit, tetapi manusia sendiri akan sakit. Dan kita sebenarnya walaupun kita nampak kita ada akal, kita kuat ya Fairuz, tapi sebenarnya pada pandangan saya kita adalah makhluk yang paling lemah dalam alam ini. Sebab bila berlaku sesuatu, kita memang akan terjejas, tak dapat makanan dan sebagainya. Jadi inilah beberapa prinsip penting yang perlu kita fahami. Sebenarnya ada banyak prinsip lagi, tapi saya tak kongsi semuanya. Saya hanya pilih 5 saja. Dan asas prinsip-prinsip ini menjadi asas kepada kalau kita lihat dalam sambutan Hari Bumi itu dia ada ya sebagai asasnya ya. Jadi memang tidak salah pada saya kita meraih Hari Bumi ya. Dan dalam Islam yang penting macam Prof kata tadi, hari-hari adalah Hari Bumi ya. Betul. Dan yang penting itu bermakna kita perlu istiqamah dalam melaksanakan tindakan-tindakan kita ya. Maknanya bila kita menjaga alam ini kita kena konsisten. Kita boleh seronok menyambut Hari Bumi, tetapi kita faham bahawa tindakan yang kita mungkin ada setengah orang dia baru nak mulakan pada Hari Bumi 22 April ya. Tetapi yang penting sekali bila dia dah mula dia kenalah konsisten, ataupun dalam Islam kita panggil konsep istiqamah. Itu yang paling penting. Jadi itu dululah perkongsian saya ya. Terima kasih Puan Azrina. Jelas bahawa dengan sambutan Hari Bumi ni selari dengan bagaimana yang terkandung dalam Islam, walaupun ia asalnya tercetus di negara luar ataupun di Amerika Syarikat sendiri kalau lebih fokusnya. Dan kalau kita berbalik kepada Prof berkaitan dengan apa yang berlaku sekarang di negara kita, tak kecuali tahulah di seluruh dunia ada isu pemulihan alam sekitar, pencemaran yang berlaku secara berterusan. Macam Prof cakap, hari-hari ada saja perkara ataupun aktiviti-aktiviti menjejaskan alam sekitar dan sebagainya. Mungkin dan kita menyambut Hari Bumi ini dah beberapa tahun, sejak 1970-an lagi. Dan kalau kita lihat perkembangan daripada sudut kesedaran Prof, adakah ini disebabkan oleh kadar kesedaran sosial terhadap tanggungjawab pemeliharaan alam sekitar yang boleh katakan masih rendah, sedangkan kalau diikutkan pelbagai kempen dan juga pelbagai aktiviti diadakan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita balik kepada apa yang perlu dilakukan oleh kita selaku individu maupun di kalangan masyarakat sendiri, apa yang harus kita lakukan untuk nak pulihkan kembali bumi ni, silakan Prof. Mic Prof boleh unmute kan ya? Terima kasih. Saya seronok dengar apa yang dibentangkan oleh Puan Azrina tadi itu, dan apa yang ditanya oleh Puan Fairuz tadi itu, sebenarnya dah ada jawapan dekat situ. Dah ada jawapan dekat situ. Sebab kita lihat daripada perkataan khalifah tadi itu, dah disebutlah Al-Quran, dan kita menjadi sebagai pemimpin ya, sebagai ketua. Lepas itu kita bercerita pula tentang dalam Quran juga menceritakan tentang bumi ini adalah satu pinjaman sementara dan untuk generasi akan datang, kita kena simpan. Azrina dah cerita tadi. So untuk itu kita beberapa perkara yang dah disebut itu tanggungjawab. Bila kita jadi ketua, kita tanggungjawab. Bila tanggungjawab untuk menjalankan amanah itu, kita kena ada ilmu. Dekat sini kita kurang. Ilmu. Saya selalu bercakap, sebab saya bernasib baik sebagai profesor universiti yang dah bersara, sudah tentu bekas-bekas pelajar saya berada di jawatan penting dalam negara. Dan saya selalu bertanya kepada mereka, kenapa benda ini berlaku dan tak sepatutnya berlaku? Macam-macam jawapan, dan antaranya saya dapat buat kesimpulan bahawa mereka tidak mendapat maklumat yang lengkap dan cepat. Ini punca utama yang saya nampak. Jadi bila dia tidak ada maklumat yang
yang lengkap dan tepat dan segera, mereka tidak dapat memberi satu nasihat yang baik kepada pihak tertentu untuk membuat keputusan. Sebab itu kalau kita lihat bila kita ada kawasan tanah reserve yang disimpan sejak tahun sebelum mereka, zaman British lagi, mesti ada sebab kenapa kawasan itu disimpan. Tapi kita tidak membuat kajian. Katakanlah kawasan yang ada disentuh tadi oleh Azrina tentang kompleksiti hutan. Apakah peranan haiwan-haiwan dalam hutan? Kadang-kadang kita saya 30 lebih tahun pun bekerja dekat tidak lengkap, tak dapat nak cerita pasal ikan pig swamp, ikan paya, hutan paya misalnya. Tanah gambut, kawasan tanah gambut pun tidak lengkap. Bagaimana nak mencari keunikan ekosistem itu yang mana ikan itu berada. Dan kenapa ini berlaku? Kerana mereka mempunyai satu maklumat penting yang akhirnya memberi faedah kepada manusia. Tapi kita tak jumpa. Kita tidak membuat kajian. So saya selalu bercerita bila saya berjumpa dengan ahli-ahli yang selalu berceramah tentang agama Islam ni, mereka menceritakan tentang hidup di dunia, lepas tu akhirat, lepas tu pahala, dosa ni. Saya selalu bertanya, bagaimana kita nak dapat pahala dan masuk syurga? Dan semuanya kena buat kerja tu di dunia. Tapi apa yang Puan Nazrina cerita tadi tu, kita nak simpan apa untuk anak cucu kita. Kita tak melihat secara menyeluruh. Kalau orang dulu dia nak bersalin, dia simpan benih kelapa 2 pokok dan dia tanam. Itu bukan saja sekadar untuk memberitahu umum anaknya apabila satu masa nanti, tetapi untuk sebenarnya keseimbangan ekosistem. Jadi setiap orang kena tanam 2 pokok. So saya tak tahu Puan Fairuz dengan Azrina dah tanam beberapa pokok. Pokok ni pokok yang ada kayu dan ranting, bukan pokok bergaga dengan ulam raja. So yang ada ranting, yang ada dahan, yang ada daun, tu kita kena tanam pokok doyan ke, pokok nangka ke, pokok merbau ke dan sebagainya. Kalau belum tanam lagi, so bolehlah ambil sebahagian yang saya dah tanam tu. Saya pun tak tahu dah berapa ratus pokok saya tanam, tetapi kita kongsi-kongsikanlah supaya isu yang kita bincangkan ini dapat keputusan. So pengetahuan tu penting. Macam mana kita nak bagi pengetahuan? Kita sangat beruntung. Saya sangat beruntung. Yang lain-lain agama saya tak tahu sebab saya tak membaca kitab mereka. Walaupun saya pernah tengok dalam buku-buku berkaitan dengan Buddha, selalu bercerita tentang alam sekitar, alam semula jadi. Dan dalam Islam sangat jelas, dengan jelas. Dan kalau kita belajar tentang ketuhanan, keesaan Allah Ta'ala, apa yang diceritakan oleh Pak Azrina itu, apa yang ada di dunia ini adalah satu contoh, satu bukti yang nyata tentang kesempurnaan, kekuasaan dan keilmuan itu. Jadi kita kena faham, sebab dalam kurikulum pendidikan negara kita masukkan unsur-unsur jeri itu, jasmani, emosi, rohani dan intelektual itu kita masukkan. Sebab dalam Islam, kalau baca Quran, berapa banyak kataan yang meminta kita berfikir. Kita bukan terima bulat-bulat. Kita berfikir bukan untuk menolak, untuk mengkaji, kerana kita meletakkan suatu di atas, ilmu Allah Ta'ala di atas sekali. Dan kita selalu bertanya, kenapa? Kenapa labah-labah kaki 8? Kenapa dia buat sarang begitu? Dan saya baca baru-baru ni, semasa dia buat sarang tu ada bunyi, tapi kita tak boleh dengar sebab frekuensi dia tidak sama. Bila kita nak buktikan, kita kena ada belajar tentang fizik, ilmu wave, ilmu gelombang, ilmu getaran dan sebagainya yang kita boleh dengar bunyi apabila labah-labah buat sarang. Jadi benda-benda begini kita kena fikir. Sebab tu dalam konsep tanggungjawab kita, amanah kita memerlukan pengetahuan kita sebagai khalifah, dan kita percaya kepada apa yang ilmu itu daripada Allah Ta'ala
dan alam sekitar ni sebenarnya sumber ilmu yang tinggi untuk kita. Maka pihak-pihak yang ilmuwan agama ini, ahli-ahli Quran, ahli-ahli hadis ni, dia kena ada satu kurikulum khas menjuruskan kepada contohnya alam semula jadi, tentang penjagaan alam semula jadi. Saya rasa ini sekejap je. Kalau IKIM boleh buat satu forum bersiri banyak-banyak daripada Perlis sampai ke Sabah, saya yakin mereka akan bercakap. Misalnya besok hari Jumaat, katakanlah sempena Hari Bumi, kita khutbahkan tentang Hari Bumi. Bagaimana Hari Bumi ini sebenarnya ialah mengagungkan dan pencipta. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta bumi ini pernah jelas disebut dalam Quran, siang, malam, langit yang macam-macam, bintang-bintang yang gemerlapan. Tapi sejauh mana kita melihat perkara itu dengan terperinci, memahami prosesnya dan konsepnya serta menerangkan kepada orang lain. Itu satu yang kita kena ada. Di universiti saya nampak di Misi Melaya ada kurikulum ataupun program yang berkaitan sains alam semula jadi ini, biodiversity misalnya, dengan Islam. Jadi apa pandangan Islam, apa yang tuntutan Islam tentang biodiversity. Sebenarnya dalam Quran jelas dia kata setiap satu tu ada nama. Tapi kita tak fokus pun pada ilmu taksonomi. Kita kata tak ada kepentingan ekonomi. Kita tak fokus kepada bidang taksonomi, kita kata tidak ada kepentingan ekonomi. Apa kepentingan ekonomi? Buat bangunan tinggi-tinggi, suruh orang meniaga. Orang datang dari luar negara, melabur dekat sini, buka bisnes dan sebagainya. Kita lupa bahawa dalam Quran sebut untuk kita belajar tentang penamaan, nama-nama yang diberikan kepada serangga, yang diberikan kepada pokok. Kemudian kita kena faham sistem yang berlaku serta peranan yang sedang disebut tadi. Jadi benda ini kita lakukan sebenarnya. Saya sekali lagi saya nak ulanglah, kalau IKIM berminat, kita boleh buat pendidikan alam sekitar. Katakanlah kita nak bercakap pasal di Kuala Lumpur ni popular tentang River of Life, Sungai Kelang, Sungai Gombak, ataupun sungai-sungai yang berdekatan. Bagaimana kita nak memberi pandangan tentang budaya dan agama Islam tentang sungai. Kita ada banyak sangat adab bagaimana kita nak menggunakan sungai. Sungai tak boleh buang sampah dalam Islam. Sungai tak boleh buat toilet, tak boleh buat tandas dalam sungai. Kan? Itu sudah ada jelas. Tetapi kalau dulu-dulu, saya tak tahu Fairuz pernah nampak ke tidak, banyak toilet dalam sungai. Tapi alhamdulillah sekarang dah tak ada. Dan kita kena, bila kita ada undang-undang begitu, oleh kerana manusia ramai tinggal di tepi sungai, kita kena fikirkan teknologi. Dalam Quran dia suruh fikir. Dan kita pun sudah memperkenalkan HOTS, High Order Thinking dan sebagainya. Jadi saya taklah nak panjangkan perkara itu. Marilah kita bersama-sama untuk Hari Bumi ini, proses pemulihan ekosistem, proses pemulihan planet kita ini bukanlah tugas pentadbir, bukan tugas pemerintah, bukan tugas kita seorang, tetapi tugas semuanya. Dan melalui persatuan-persatuan, melalui agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta, marilah kita bersama-sama untuk menjayakan bukan saja program dunia, program negara kita, tetapi sebenarnya adalah tuntutan agama dan budaya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terlihatkan sekejap. Apapun sepanjang yang Prof sampaikan sebentar tadi, saya terpanggil untuk menyahut cabaran. Lepas ni nak kena cari pokok ni Puan Azrina untuk ditanam. Ni tak kira pokok yang dibeli dalam pasu, ini kena tanam Prof. Okey, insyaAllah. Apapun... Ya, tanam. Di MNS kita ada pokok tu. Boleh kita carikan siapa-siapa suruh belilah. Baik, sebab apa? Baik. Kita kena bayar orang yang menjaga pokok tu. Saya terima kasih Prof. Dan juga kita kembali untuk bersama dengan Puan Azrina berkaitan dengan apa kita bicarakan. Kalau diikutkan slot kita di Radio IKIM sendiri, mana bersama-sama dengan Puan Azrina sendiri pun selalu menekankan tentang kita terngiang-ngiang tentang amalan hijau. Kalau Puan Azrina masih ingat amalan hijau ni sebenarnya kalau kita ikutkan dalam konsep agama kita sendiri, menekankan tugas dan tanggungjawab kita terhadap 3 paksi utama: hubungan kita dengan Allah, hubungan sesama insan dan juga hubungan kita dengan alam. Juga turut disentuh sebanyak oleh Puan Azrina sebentar tadi. Dan kalau kita nak
terus dalami. Saya rasa tak cukup kalau kita tak beri penekanan kepada ummah kita. Sejauh mana kita selaku umat Islam, Puan Azina, nak menghayati nilai agama yang ada sebenarnya. Kadang-kadang kena sebut-sebut. Kalau kita refer balik dalam Islam, semua tu dah ada. Dan kalau mereka ni memang betul-betul ikut bagaimana yang ada dalam nilai agama, bagaimana mereka ni sebenarnya mampu jadi pemangkin kepada usaha. Kalau kita fokuskan tentang pemeliharaan alam sekitar, Puan Azina, silakan. Terima kasih Fairuz ya. Okey, untuk menjawab soalan Fairuz tu, saya ingat saya ingin melihat bagaimana masyarakat Islam boleh menjadi sekumpulan masyarakat yang menggerakkan aktiviti-aktiviti mesra alam ini. Untuk permulaan saya ingin kongsikan bahawa usaha-usaha untuk menggerakkan komuniti agama, bila saya akan sebut selalu komuniti agama tetapi sebenarnya saya nak merujuk kepada komuniti Muslim lah untuk menggerakkan komuniti agama dalam gerakan pemeliharaan alam sekitar sebenarnya usaha ni dah banyak dijalankan, dah lama pun sama ada di peringkat antarabangsa maupun di peringkat tempatan di Malaysia sendiri pun ada. Saya ingin bagikan beberapa contoh, misalnya usaha-usaha oleh Oxford Committee on Famine Relief ataupun Oxfam yang bekerjasama dengan Muslim Aid sebuah NGO Islami membantu umat-umat Islam di beberapa negara seperti Bangladesh, Bosnia, Kemboja, Gambia, Indonesia. Banyaklah negara mereka terlibat Begitu juga dengan usaha-usaha Agahan Development Network di mana ini adalah satu kumpulan Muslim yang membantu masyarakat terutamanya di negara-negara membangun. Tidak ketinggalan juga WWF yang telah sekian lama bekerjasama dengan pelbagai kumpulan agama dalam usaha pemeliharaan alam sekitar. Saya percaya Prof dengan MNS pun memang banyak program juga yang melibatkan komuniti agama ini dan malah Bank Dunia juga turut bekerjasama dengan komuniti agama untuk mengurangkan kemiskinan dan mempromosikan pemeliharaan alam sekitar di negara-negara membangun. Kalau kita lihat apa yang saya tunjukkan tadi, saya sebutkan tadi, kita banyak cakap tentang negara membangun, negara miskin. Kenapa? Sebabnya kita tak boleh menolak hakikat bahawa banyak juga negara Islam yang masih lagi dalam kategori negara membangun dan negara miskin Dan kita tahu aspek kemiskinan ini bukan saja ianya dia akan memberikan kesan yang juga kepada alam sekitar, di mana mereka yang miskin ini sebenarnya tidak ada pilihan. Mereka terpaksa menggunakan sumber-sumber yang ada di sekeliling mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka sampai ada yang terbang pokok dan sebagainya semata-mata hanya untuk membuat kayu api memanaskan rumah mereka pada waktu malam dan sebagainya Okey, dalam konteks komuniti agama di Malaysia, penglibatan mereka dalam saya nak melihatkan kelebihan ni kalau kita dapat menggunakan atau kita dapat menggembeling komuniti agama Islam di Malaysia ini Di Malaysia ini sendiri terdapat begitu banyak masjid dan surau serta sekolah-sekolah agama. Dan bukan sahaja itu, kita juga ada banyak institusi ataupun organisasi kerajaan maupun bukan kerajaan yang Islamic based. Dan saya nak bagi contoh tentang masjid di Malaysia, masjid yang berdaftar dengan JAKIM sahaja ada sebanyak 6,505 buah masjid, manakala terdapat 17,555 surau yang berdaftar buah JAKIM. Data ini sehingga 20 hari bulan April 2021 Jadi ini hanya di bawah JAKIM. Kalau kita lihat dalam kerajaan negeri lagi ada jaga masjid dia sendiri dan sebagainya Data Kementerian Pendidikan pula menunjukkan bahawa sehingga Januari 2020 terdapat 222 sekolah agama yang terdiri daripada sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah agama bantuan kerajaan menengah dan rendah serta prasekolah Dan pelajar yang terlibat di dalam sekolah-sekolah ini adalah lebih kurang 123,707 orang Jadi walaupun dia tidaklah sampai berjuta-juta, tetapi pada pandangan saya kalau kita dapat menggemblengkan institusi agama, agensi agama, pertubuhan agama Islam serta dapat kita mencapai pelajar-pelajar di sekolah-sekolah agama ini, itu adalah satu usaha yang sangat baik terutama sekali dalam kalangan pelajar ni. Kalau kita dapat didik mereka tentang alam sekitar pada usia yang muda, kita tahu kita kalau nak mendidik seseorang individu itu, kita perlu mula dengan usia yang kecil supaya mereka dapat faham, dapat terima, dapat kekal dalam diri mereka insya-Allah
Okey, berkaitan dengan aktiviti pula ya, pada pandangan saya, perkara asas yang boleh dilakukan oleh komuniti agama ialah memberi sokongan terhadap usaha-usaha pemulihan alam sekitar yang telah digerakkan sama ada oleh kerajaan, oleh NGO dan sebagainya ya. Dan sokongan komuniti agama ya, contohnya ulama, agamawan dan sebagainya ini, saya rasa sangat penting dan bermakna dalam usaha-usaha pemulihan alam sekitar ya. Ini secara tidak langsung menunjukkan kesatuan, menunjukkan kebersamaan kita sebagai komuniti agama dalam menangani masalah alam sekitar ini bersama-sama dengan segmen komuniti yang lain ya, bersama-sama dengan kerajaan dan sebagainya ya. Selain sokongan ya, kita tak boleh satu sokong je Fairuz, kita kena buat sesuatu juga ya, sebab kalau kita sokong, kita cakap saya sokong saja tapi saya tak buat tu macam tak nampak sangat apa kesan nanti ya. Jadi aspek penglibatan sangat-sangat penting ya. Di mana penglibatan ini bermaksud komuniti agama terlibat secara langsung dengan pelbagai aktiviti pemeliharaan alam sekitar ya. Saya nak bagi contoh, misalnya masjid boleh mengadakan pelbagai aktiviti untuk memberikan kesedaran serta mendidik masyarakat ataupun qariah mereka ya. Bukan saja program ya, pihak masjid juga boleh menjadikan tempat ibadat itu sendiri sebagai satu tempat ibadat mesra alam ya, di mana aspek-aspek menjimat air, jimat tenaga boleh dilakukan di situ ya. Dan bukan itu saja, mungkin boleh kalau ada sisa dan sebagainya boleh uruskan dengan baik dan sebagainya ya. Jadi masjid ni boleh kita lihat sebagai macam Fairul kata tadi, penggerak kepada amalan hijau masyarakat setempat ya. Dan ini sangat kalau dapat dijaya dengan baik, insya-Allah kita dapat kumpulkan masyarakat, lebih ramai masyarakat Islam untuk terlibat dalam program-program yang baik seperti ini ya. Okey, selain sokongan dan penglibatan, saya lihat komuniti agama, terutamanya ketua agama ya, sepatutnya menjadi satu komuniti yang mampu mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang mesra alam, dan di mana kita nak, kalau boleh ya, para imam kita, guru-guru agama, pegawai agama, alim ulama, ustaz dan sebagainya itu memainkan peranan yang penting ya. Dan ajaran-ajaran, kita tahu kalau mereka yang pakar-pakar tentang agama ni, mereka bukan saja boleh ajar tentang agama ya, tetapi kalau mereka boleh bawa aspek agama tu dalam konteks alam sekitar tu sangat baik ya. Di mana boleh saja diajar secara formal, macam kita Prof katakan di awal tadi, di sekolah kita ada pendidikan alam sekitar merentas subjek ya, tetapi boleh juga diajar dalam bentuk informal ya, macam di masjid, dalam khutbah ya, memang dah ada tapi mungkin boleh kita gerakkan lagi, mungkin dalam kerjasama aktiviti masjid dengan pertubuhan NGO dan sebagainya ya. Semua itu boleh dilakukan sebenarnya ya. Cumanya setakat yang saya lihat buat masa ini adalah kadang-kala mereka yang pakar dalam bidang agama ni, mereka tak begitu yakin ya untuk memasukkan input alam sekitar tu sebagai salah satu aspek bila mereka bagi ceramah dan sebagainya. Mereka kata kita tak tahu ya. Tapi sebenarnya dia tidak sesukar mana ya, pada pandangan saya. Kalau mereka dapat kongsikan apakah yang telah dinyatakan dalam Al-Quran tentang alam sekitar, apakah yang telah dari segi sejarah Islam apa dia ya, dari segi hadis ya, apa yang Nabi buat ya, kita tahu Nabi dia jahit kasut ya, itu sebenarnya salah satu yang selalu disebut sebagai mengitar semula lah ya. Nabi pun kalau semayang Aidilfitri ya, dia akan pakai jubah dia yang paling cantik, bukannya baru tapi yang paling cantik dia ada, maksudnya dia simpan tapi dia jaga dengan baik-baik dan dia pakaikan jubah tersebut. Tak semestinya kita beli yang baru ya. Dan jadi untuk walaupun kita kata tadi kita nak komuniti agama lebih banyak terlibat dalam aspek-aspek pemeliharaan alam sekitar ini, tapi untuk merealisasikan perkara ini kita memerlukan golongan-golongan komuniti agama ni memerlukan sokongan ya. Paling utama adalah dari segi mereka nak faham apakah isu sebenarnya ya. Dia orang nak tahu apa sebenarnya isu alam sekitar, terutama sekali isu di setempat, di tempat mereka. Contohnya kalau mereka di Johor, di area Sungai Kim Kim tu, mereka akan sentuh itu ya. Jadi dia lebih dekat dengan komuniti itu. Kalau saya di Shah Alam, apa isu dia ya, atau di KL ni, dekat-dekat IKIM ni, apa isu dia, itu lebih bagus. Tetapi dalam masa yang sama perlu juga tahu tentang isu antarabangsa. Contohnya yang paling kita nak semua orang faham sekarang ni adalah perubahan iklim ya, yang nampak sangat
saya rasa bila kita cakap tentang perubahan iklim ni, ramai orang cakap benda ni jauh sangat dari kita ni, bukan tak ada kena-mengena ya. Ini yang paling kita nak pastikan supaya dapat kita ubah ya pemikiran masyarakat kita, bahawa apa yang berlaku pada iklim kita, perubahan iklim tu memang akan memberi kesan kepada kita lah di Malaysia juga ya. Dan selain itu saya juga ingin kongsikan tentang bagaimana sokongan komuniti Muslim di Malaysia yang telah turut serta dalam menjayakan deklarasi Islami mengenai perubahan iklim ataupun Islamic Declaration on Climate Change ya, yang telah dimulakan pada tahun 2015 di Istanbul. Dan saya ingat lagi pada tahun 2020 mereka ada buat perbincangan juga untuk melihat sejauh mana perkembangannya, sejauh mana pencapaian mereka dan sebagainya ya. Dan kita tahu tujuan utama deklarasi ini adalah untuk menggesa masyarakat Muslim seluruh dunia bersama-sama untuk memainkan peranan dalam isu perubahan iklim ya. Dan melalui ini adalah mereka gariskan beberapa plan tindakan dan sebagainya ya. Walaupun sebenarnya semasa perbincangan tahun 2020 itu mereka mengatakan bahawa pencapaian itu tidaklah begitu baik, tetapi kita tidak boleh putus harapan, kita kena teruskan juga ya, lakukan sebaik mungkin ya. Jadi apa yang saya nak kongsikan tadi, Fairuz, sebenarnya saya nak tunjukkan bahawa komuniti Islam boleh memainkan peranan penting dalam usaha menjaga alam sekitar. Dan kita bukan saja nak menggerakkan komuniti Islam ni secara satu komuniti, tetapi kita nak gerakkan juga komuniti Islam ini bekerjasama juga dengan komuniti agama lain atau komuniti pelbagai peringkat yang lain bersama dengan agensi pertubuhan NGO dan sebagainya. Sebab kalau kita bergerak sendiri pun susah juga. Jadi kita perlu bekerjasama juga dengan pelbagai pihak yang ada di sekitar kita. Terima kasih Puan Azina atas pencerahan dan juga perkongsian bersama dengan pendengar kita pada waktu ini. Dan mereka yang bersama-sama kita masih lagi bersiaran ketika ini, Forum Bicara Adin Istimewa sempena sambutan Hari Bumi 2021 bersama-sama dengan saya ialah Yang Bagi Profesor Dr. Ahmad bin Ismail selaku Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia, dan Puan Azina Sobian selaku Fellow di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan kesempatan untuk kita pada ketika ini, walaupun berada di hujung-hujung ni, sempat lagi mungkin diberi peluang kepada tetamu-tetamu atau panelis kita untuk kesimpulan sebelum kita tutup forum kita kali ini. Silakan Prof. Boleh on mic Prof. Terima kasih. Sebagai kesimpulan pada perbincangan kita hari ini, saya melihat saya selalu guna pepatah sesat di ujung jalan balik ke pangkal jalan. We go back to basic, pergi kepada perkara asas. Perkara asas kita dah sebut tadi, agama dan budaya. Kita bernasib baik dan kita juga bernasib berada di Malaysia. Dan apa yang kita lakukan hari-hari adalah satu pengajaran. Jangan kata saya bukan pakar alam sekitar, saya bukan dididik oleh bidang alam sekitar, saya belajar agama, ilmu tauhid, tentang hadis misalnya. Itu sebenarnya daripada ilmu yang kita belajar, apa saja pendekatan kita amalkan hari-hari melalui kehidupan kita. Kalau petani misalnya, kalau kita tengok dekat sawah padi di Kedah contohnya kan, di mana dia mula buat sawah? Katakanlah dia mula daripada biji benih. Mana nak dapat biji benih? Macam mana kaedah biji benih? Mesti biji benih yang baik, yang subur, yang bagus untuk menghasilkan pertumbuhan, percambahan yang baik dan menghasilkan padi yang berkualiti. Lepas tu bagaimana kita nak menjaga dia? Airnya, di mana datang, dan kita bagi baja, berapa banyak baja nak bagi, jangan berlumba-lumba memberi baja sehingga membazir. Kemudian kita menggunakan racun, kita membunuh semua haiwan yang ada. Dulu kita boleh tangkap ikan makan, sekarang dah tak ada. Kemudian kita racun itu masuk dalam padi, dalam beras kita makan. Tuhan turunkan burung untuk tolong makan musuh-musuh tanaman, kita tak faham, pada dalam Quran ada cerita. Jadi benda-benda macam ni kena diintegrasikan, disepadukan. Jadi tokoh-tokoh agama, ilmuwan agama, pendidik-pendidik, ahli-ahli sains mestilah bersama-sama supaya kita dapat menyelesaikan isu-isu tempatan. Sebab tu saya di universiti saya selalu kempen Profesor back to your hometown, back to your school, balik kepada sekolah, balik kepada kampung mereka. Tak mestinya dia pindah balik ke kampung, tetapi mereka pulang ke kampung untuk mendidik masyarakat tempatan dengan ilmu yang mereka ada. Jadi kesimpulan dia, kita sudah ada agama, kepercayaan kita, Islam sebagai satu agama yang baik,
yang perlu kita ikut dan semuanya sudah dipandu dengan jelas. Kemudian budaya kita sebagai orang Melayu, orang Malaysia, orang Timur yang mempunyai budaya yang mulia, yang baik, yang bagus, bertoleransi, kerjasama, faham tentang adab, dan kita penuhilah dengan ilmu untuk mencapai apa yang kita hendakkan, apa yang kita nak amalkan itu, supaya akhir sekali dalam konteks ini alam sekitar kita terjaga, tidak diracun oleh bahan-bahan kimia, pokok-pokok tidak ditebang, bekalan air bersih cukup, udara bersih cukup untuk hidup dengan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kesimpulan kita sebentar tadi. Kita balik kepada Puan Azrina untuk kesimpulan bagi forum kita. Silakan. Okay, terima kasih Fairuz. Ya. Okey, untuk kesimpulan ni saya nak tegaskan bahawa sebenarnya kalau kita lihat sambutan Hari Bumi ni dah 51 tahun ini. Fairuz, dia kalau ikut usia manusia tu dah agak berumur sebenarnya. Dan saya rasa kita perlu kembali menilai diri kita dan melihat sejauh mana pencapaian kita dalam memastikan alam sekitar kita ini dijaga dengan baik. Apa yang kita dah buat sebenarnya, kita tanya diri kita. Walaupun umur kita tak 51 tahun, tapi macam saya sendiri nampak pun dah nak hampir 50 tahun, saya rasa kena fikir balik sejauh mana saya dah lakukan sesuatu yang baik terhadap alam sekitar kita ini. Dan saya rasa ini adalah masanya untuk kita mula bertindak. Kita kena melakukan sesuatu. Kita tak boleh buang masa lagi dengan bercakap. Tetapi kita perlu fikir apa yang kita hendak buat. Kalau saya selalu cakap dalam rancangan yang saya sertai, Fairuz, saya kata kalau kita tak boleh buat banyak benda, tapi kita cuba lihat apa yang kita boleh buat 1-2 perkara dahulu. Macam contohnya saya suka balik kepada keluarga sebab saya percaya bahawa keluarga ini adalah tempat yang terbaik untuk kita mulakan kesedaran tentang alam sekitar ini. Saya kata tengok kat rumah kita tu apa isu dia. Kalau kita kata rumah saya ni banyak sampah, banyak sampah plastik dan sebagainya. Jadi kita fikir macam mana nak kurangkannya dulu. Keduanya, bagaimana kita nak kitas semula plastik yang telah kita gunakan. Jadi tengok dulu apa isu dalam rumah kita. Jadi kita mula lakukan sesuatu. Jangan hanya macam hari ni saya dengar forum ni balik, nantilah saya fikir saya buat apa. Jadi dia tak boleh bawa ke mana-mana. Dan bila kita nak buat tu cuba konsisten, cuba lakukan secara tetap. Sebenarnya aspek konsisten ni sangat dekat dengan konsep istiqomah. Islam dah nyatakan dulu lebih awal tentang istiqomah ini, dan penting untuk kita istiqomah dengan apa yang kita lakukan. Dan akhir sekali, Fairuz, saya ingin kongsikan sedikit dengan para penonton, pendengar rancangan forum Bicara Adil hari ini, bahawa terdapat satu laman web yang rasmi tentang sambutan Hari Bumi, iaitu earthday.org/earthday2021. Nanti carilah di mana dalam laman web ini ada banyak sekali maklumat tentang sambutan Hari Bumi, dan juga telah kita tahu bahawa tahun ini temanya memulihkan bumi kita, dan telah disenaraikan 5 tiang ataupun pilar yang telah digariskan untuk bagaimana kita nak pulihkan bumi kita, iaitu projek Kanopi, makanan dan alam sekitar, pembersihan global, literasi iklim dan cabaran bumi global. Dan di bawah setiap tiang ini ataupun pilar ini telah disenaraikan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan untuk memulihkan bumi kita, sama ada secara individu, secara komuniti maupun organisasi. Malah saya lihat tadi ada 53 aktiviti yang telah mereka senaraikan yang boleh dilakukan. Dan bagi para penonton di luar sana, kalau tak tahu apa nak buat, mungkin boleh masuk ke laman ini dan lihat bagaimana mereka mulakan projek-projek mereka, dan mungkin kita boleh tiru, mungkin kita boleh ikut. Kalau tak boleh buat besar pun kita boleh buat secara kecil-kecilan dahulu. Dan saya percaya bagi mereka yang dekat dengan NGO di Malaysia juga banyak sekali program yang telah dilaksanakan. Mungkin boleh join sekali dan sebagainya. Saja Fairuz. Terima kasih Puan Azrina. Dan apa yang kita bicarakan pada kali ini, sengaja kita pilih pulihkan kembali bumi, tanggungjawab ummah, supaya siapa yang dengar atau bertonton pada kali ini mengembalikan tanggungjawab itu untuk pulihkan bumi itu kepada diri kita sendiri. Sebab selalunya kalau kita katakan benda yang melibatkan aktivis sayangkan bumi ataupun alam sekitar ni, selalunya kita libatkan aktivis daripada luar, orang barat dan sebagainya. Dan kalau kita berbalik kepada apa yang kita bawakan dalam forum, tanggungjawab kita, insya-Allah sebenarnya apa
apa yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan, kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh dalam sesi forum kita bicarakan hari ni, kalau dengan orang-orang hebat ni tak cukup untuk satu sesi forum, mungkin dapat kita panjangkan insya-Allah Prof. Ada kesempatan bakal kita kembali untuk segmen kita pada masa akan datang. Forum kita bakal kita lanjutkan insya-Allah, bukan hanya bersempena dengan Hari Bumi, malah juga untuk perkongsian pada waktu-waktu lain insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Ahmad Ismail, Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia, yang mana sibuk macam mana pun dapat bersama dengan kita, dan Puan Azrina dengan sibuk tugasannya selaku Fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar di Institut Kefahman Islam Malaysia, dapat bersama kita dalam forum pada kali ini. Semoga apa yang kita kongsikan dapat kita manfaatkan dan kita sematkan tentang bagaimana tanggungjawab ini terletak di bahu kita yang mendengar, yang menonton pada ketika ini di Radio IKIM dan juga di YouTube dan juga di Facebook kita. Apa pun saya ucapkan terima kasih. Salah dan silap harap dimaafkan. Sungguhnya yang terbaik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan daripada pihak saya. Dan insya-Allah kita bertemu kembali. Assalamualaikum. Salam.